A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para hadirin, para penonton yang saya kasihi sekalian. Apa khabar semua? Saya harap mudah-mudahan semua berada dalam keadaan yang baik walaupun kita berada dalam tempoh perintah kawal pergerakan ini. Namun kita sentiasa meletakkan dalam diri kita keyakinan bahawa di setiap perkara yang berlaku ada hikmah di sebaliknya, yang mana Allah SWT lebih mengetahuinya dan kita tidak mengetahuinya. Jadi kita redha dengan ketentuan Allah SWT itu merupakan satu tuntutan dalam Islam, dan hikmah di sebaliknya itu hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Baik, para hadirin, para penonton yang dikasihi sekalian, InsyaAllah hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan satu tajuk, satu kisah yang mana kita ingin mengambil pengajaran daripada kisah ini. Salah satu kisah daripada Al-Quran, iaitu surah kisah berkaitan dengan pemuda Al-Kahfi. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita pergi lebih lanjut, ada baiknya untuk kita melihat latar belakang surah Al-Kahfi. Di surah Al-Kahfi merupakan surah Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Itu dinamakan sebagai surah Makkiyah, dan dia merupakan surah yang mempunyai 110 ayat, yang mana kita digalakkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Yang mana antara kelebihan surah Al-Kahfi ialah orang siapa yang menghafal 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, maka dia akan dipelihara daripada fitnah Dajjal. Dan kita digalakkan untuk membacanya dalam hari Jumaat setiap minggu, dengan kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Di antaranya ialah cahaya yang akan menerangi kehidupan kita sekiranya kita membacanya pada hari Jumaat. Setiap minggu kita baca akan mendapat cahaya daripada surah Al-Kahfi tadi. Jadi kalau kita baca setiap minggu, pada setiap masalah kita akan mendapat cahaya daripada surah Al-Kahfi tersebut. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, apakah sebab turunnya surah Al-Kahfi ini? Jika kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir menyebutkan bahawa di antara sebab turunnya surah Al-Kahfi ialah bahawa kafir Quraisy mereka menghantar dua orang wakil daripada kafir Quraisy, iaitu Nadr bin Al-Harith dan juga Uqbah bin Abi Mu'ayth, yang merupakan di antara pembesar Quraisy, untuk berjumpa dengan pendeta-pendeta daripada Yahudi di Madinah. Tujuannya untuk apa? Mereka berjumpa dengan Yahudi tersebut, pendeta-pendeta Yahudi tersebut, ahbar Yahud. Ya, ahbar ni maksudnya pendeta-pendeta Yahudi, untuk bertanyakan berkaitan dengan sifat Nabi SAW. Ya, begitu juga berkaitan dengan dakwah Nabi SAW. Adakah Nabi ini betul-betul Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT? Jadi mereka ingin bertanya kepada ahbarul Yahud tadi, pendeta-pendeta Yahudi. Lalu apabila mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi tadi, pendeta-pendeta Yahudi tadi menyarankan kepada mereka supaya bertanya kepada Nabi SAW. Ya, mereka menyarankan kepada kafir Quraisy supaya bertanya kepada Nabi SAW 3 perkara. Yang pertama berkaitan dengan bagaimanakah kisah pemuda-pemuda yang hilang pada zaman dahulu, sebelum daripada zaman Nabi SAW, pada zaman kita pun tak tahu bila. Ada riwayat mengatakan pada zaman selepas daripada kewafatan Nabi Isa AS. Ada riwayat mengatakan pada zaman selepas daripada zaman Nabi Musa AS. Tapi itu tak penting. Mereka, pendeta Yahudi ini tadi, sarankan kepada Nadr bin Harith tadi dan Uqbah bin Abi Mu'ayth untuk bertanya kepada Nabi tentang yang pertama berkaitan dengan
pemuda-pemuda yang hilang tadi. Yang kedua berkaitan dengan seorang lelaki yang mengembara timur dan barat, iaitu yang dimaksudkan ialah dengan Zulkarnain. Dan yang ketiga, tanyakanlah kepada Nabi kamu, iaitu kepada Muhammad, berkaitan dengan roh. Jadi tiga perkara ini yang disarankan oleh orang pendeta-pendeta Yahudi tadi, supaya kafir Quraisy tanyakan perkara tersebut kepada Nabi SAW. Baik, selepas daripada itu, selepas mereka berjumpa dengan Nabi, lalu mereka pun bertanya dengan Nabi SAW berkaitan dengan tiga perkara tadi. Lalu Nabi SAW menjawab, aku akan menjawab pada esok hari. Aku akan jawab soalan kamu ini esok hari. Tanpa menyebut insya-Allah. Nabi terlupa untuk menyebut insya-Allah, dengan izin Allah. Lalu Nabi apabila terlupa menyebut insya-Allah tadi, lalu wahyu pun terputus sebentar daripada Nabi SAW. Diriwayatkan sehingga 15 hari wahyu tidak turun untuk menjawab persoalan yang dikemukakan oleh kufar Quraisy kepada Nabi SAW tadi, yang tiga soalan tadi. Lalu apa yang berlaku? Selepas tempoh 15 hari, Jibril pun turun kepada Nabi SAW, berjumpa dengan Nabi, menurunkan wahyu surah Al-Kahfi yang mengandungi 4 kisah. Yang pertama berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua berkaitan dengan pemilik 2 kebun. Yang ketiga berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Khidir, yang ada riwayat mengatakan bahawa dia merupakan Nabi. Ada riwayat mengatakan dia bukan Nabi, tetapi dia adalah seorang yang saleh, kan? Iaitu wali Allah. Ya, yang kisah itu kisah yang ketiga. Kisah yang keempat pula ialah berkaitan dengan Zulkarnain. Jadi 4 kisah ini terkandung di dalam surah Al-Kahfi. Dan kisah yang pertama yang dimulakan, surah Al-Kahfi dimulakan dengan kisah Ashabul Kahfi. Ya, sebab itu dinamakan surah ini dinamakan dengan surah Al-Kahfi, iaitu yang bermaksud gua, yang tempat persembunyian Ashabul Kahfi tadi. Para penonton yang dikasihi Allah sekalian, sebelum Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah Ashabul Kahfi yang berada dalam ayat yang bermula dengan ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala memulakan kisah ini dengan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bunyinya ayat ke-9, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu menyangka, wahai Muhammad, bahawa Ashabul Kahfi dan Raqim, gelaran mereka dipanggil sebagai Ashabul Kahfi war Raqim. Ar-Raqim ini kita akan lihat apa maksud dia. Kanu min ayatina ajaba. Mereka ini merupakan satu keajaiban daripada kuasa ataupun tanda-tanda kekuasaan kami. Adakah kamu menyangka bahawa kisah Ashabul Kahfi ini dah cukup pelik, cukup mengkagumkan daripada sekalian tanda-tanda kekuasaan kami? Jadi satu persoalan yang Allah SWT timbulkan untuk kita dan Nabi SAW, dan kita sebagai umat Nabi SAW berfikir, ya, adakah kisah Ashabul Kahfi ini merupakan satu perkara yang pelik bagi kita? Jadi jika perkara tersebut, kisah Ashabul Kahfi ini pelik dan ajaib bagi kita, maka Allah nak cerita bahawa di sana ada banyak lagi perkara-perkara pelik yang Allah SWT boleh lakukan, yang Allah SWT mampu untuk melakukan perkara tersebut, yang lebih daripada keajaiban yang berlaku kepada Ashabul Kahfi. Di antara perkara yang pelik yang Allah SWT boleh lakukan, iaitu Allah telah menciptakan langit dan bumi. Ya, yang mana langit dan bumi sekiranya kita lihat dan kita betul-betul renungkan
kita betul-betul fikirkan penciptaan langit dan bumi ini, nescaya kita akan melihat keajaiban keajaiban yang lebih dahsyat lagi daripada kisah Ashabul Kahfi, yang mana Allah SWT menciptakan langit dan bumi ini. Langit itu sahaja tanpa ada tiang, ya. Dan sekiranya kita lihat sekiranya tuan-tuan pernah lihat satu video ataupun ada banyak video yang menunjukkan angkasa lepas, bagaimana planet-planet yang berada di angkasa lepas, ya. Sekiranya kita lihat, bumi ini adalah salah satu planet yang berada dalam satu galaksi, yang iaitu dipanggil galaksi yang terkandung dalamnya matahari. Galaksi matahari. Jadi bumi adalah salah satu daripada galaksi tadi. Manakala di luar sana, di luar daripada galaksi bumi ataupun galaksi yang mempunyai matahari, di sana ada beribu-ribu, bahkan berjuta-juta lagi galaksi-galaksi yang lain di angkasa lepas. Jadi itu menunjukkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit yang kita tidak dapat nak jangka, tidak dapat nak jangkau penglihatan kita. Bahkan kemajuan teknologi yang kita dah capai pada hari ini pun tidak mampu untuk menjangkau seluruh keluasan penciptaan langit yang Allah SWT ciptakan. Jadi itu menunjukkan kehebatan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, perkara-perkara gaib yang Allah SWT dedahkan kepada Nabi SAW, ya, seperti mana yang berlaku pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sekiranya kita pernah dengar atau pernah membaca berkaitan peristiwa Isra' dan Mi'raj, banyak peristiwa pelik-pelik yang berlaku. Di antaranya Nabi SAW diisra'kan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Baitul Haram ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Nabi SAW mengimamkan para nabi yang lain. Jadi para nabi yang lain yang telah wafat, tetapi mereka bersolat bersama dengan Nabi SAW di Masjidil Aqsa. Dan Nabi diperlihatkan dengan syurga dan orang-orang ahli-ahli syurga, bagaimana nikmat-nikmat yang mereka dapat. Begitu juga ahli-ahli neraka, bagaimana seksaan, azab-azab ahli neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu Allah tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para penonton yang dikasihi sekalian, jadi tidak pelik bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan lebih hebat lagi daripada apa yang berlaku kepada Ashabul Kahfi. Jadi apakah yang berlaku pada Ashabul Kahfi ini? Apa yang berlaku pada pemuda Al-Kahfi ini? Jika kita lihat latar belakang kisah ini, ya, ketika itu zaman di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkaitan dengan Ashabul Kahfi ini, zaman itu merupakan zaman diriwayatkan oleh Imam Ibn Ishaq dalam kitab sirahnya, bahawa zaman berlakunya itu adalah zaman Kristian, selepas daripada zaman Nabi Isa AS diutuskan, dan selepas beberapa ratus tahun selepas Nabi Isa AS wafat. Lalu penganut-penganut Kristian ketika itu, mereka melampau batas, sehingga kan mereka melakukan banyak dosa-dosa dan perkara-perkara yang kerosakan, melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga ada di antara mereka ataupun kebanyakan daripada mereka menyembah berhala, bahkan berkorban, melakukan sembelihan untuk berhala-berhala yang mereka sembah tadi. Jadi termasuklah ketika itu ada seorang raja, pemerintah yang zalim, yang diriwayatkan yang bernama, dan raja ini dia berada di Rom. Ketika itu tempat yang dikisahkan ini ialah di Rom, kota Rom. Raja itu bernama Diqyanus, bernama Diqyanus. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Ishaq dalam kitab sirahnya. Lalu
beliau raja tadi yang zalim tadi memaksa rakyat-rakyat dia untuk sembah berhala. Bukan dia sekadar dia sahaja sembah berhala dan sembelihan buat korban dan sebagainya untuk berhala, tetapi dia memaksa rakyat dia, memaksa orang bawahan dia untuk menyembah berhala juga. Dan selain daripada sembah berhala, untuk berkorban ataupun menyembelih sembelihan untuk dihadiahkan kepada tuhan-tuhan berhala mereka. Jadi pada suatu hari dia pun melalui perkampungan ataupun satu bandar yang di mana terletaknya ataupun yang diduduki oleh beberapa orang yang beriman, yang dikisahkan sebagai ataupun yang disebutkan sebagai Ashabul Kahfi. Jadi dia pun melalui bandar tersebut yang dia bernama Afsus, dan dia memaksa mereka untuk syirik. Sekiranya mereka tidak beriman kepada berhala-berhala yang disembah oleh raja tadi, maka mereka akan dibunuh. Mereka akan dipaksa untuk syirik, untuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekiranya mereka tak nak syirik, mereka akan dibunuh. Lalu orang-orang yang beriman yang hidup ketika itu, mereka pun bertempiaran, lari. Lari menyelamatkan diri mereka daripada dibunuh oleh raja tadi. Dan ada di kalangan mereka yang bersembunyi. Termasuklah beberapa orang ini yang digelarkan sebagai pemuda kahfi tadi. Mereka pun bersembunyi, lari dan bersembunyi ke dalam satu gua yang dikatakan berada di Jordan. Dan mereka membawa sedikit, pergi bersembunyi dalam gua tadi. Mereka bawa sedikit makanan. Selain daripada makanan, bawa sedikit duit untuk berbelanja. Dan mereka bawa bersama dengan mereka Ar-Raqim. Ini yang kita katakan sebagai Ar-Raqim tadi. Apa yang dimaksud dengan Ar-Raqim iaitu satu kitab yang tertulis di dalamnya akidah mereka, kepercayaan mereka, yang mana mereka percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Mereka mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada beberapa perkara berkaitan dengan akidah yang mereka imani, yang mereka ambil kalau mengikut riwayat ini daripada kitab Injil yang asal sebelum diselewengkan oleh pendeta ataupun oleh gereja, padri-padri di kalangan orang-orang padri-padri Kristian. Para hadirin, para penonton yang dikasihi Allah sekalian, lalu apabila mereka ingin pergi bersembunyi ke dalam gua tadi, mereka diekori oleh seekor anjing. Dinamakan, ada riwayat mengatakan namanya adalah Qitmir. Jadi anjing tadi itu ikut mereka sehinggalah sampai ke gua yang mereka ingin diami, dan anjing itu pun tidur ataupun duduk bersama-sama dengan mereka, sehinggalah pada pengakhiran mereka berada dalam gua tadi. Jadi daripada kisah ini, daripada peristiwa yang berlaku tadi, dapatlah kita ambil pengajaran dalam beberapa perkara. Jika kita lihat dalam ayat yang Allah SWT sebutkan tentang kisah ini, Allah SWT tidak menyebutkan secara spesifik siapakah nama pemuda-pemuda kahfi ini. Kita tak tahu apa nama mereka. Dan bila berlakunya peristiwa ini, kita pun tidak tahu. Yang saya sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Ishaq, yang mana kita tak boleh confirmkan betul ke tidak masa tersebut. Bahkan para ulama sejarah pun tidak menyebutkan secara pasti bila berlakunya peristiwa tadi dan di mana berlakunya. Disebutkan tadi di Rom, cuma kita pun tidak pasti di mana. Dan siapakah nama mereka dan apakah nama anjing mereka, walaupun ada riwayat mengatakan namanya Qitmir. Begitu juga bagaimana bentuk gua yang mereka diami, dan berapakah umur mereka, berapakah bilangan
Ashabul Kahfi tadi, dan berapakah umur setiap seorang daripada mereka, kita tidak disebutkan secara spesifik, secara terperinci di dalam Al-Quran. Jadi jika kita lihat trend ayat-ayat Al-Quran tidak akan menyebut sesuatu perkara itu secara terperinci jika tidak mendatangkan apa-apa faedah. Cuba kita bayangkan, sekiranya Al-Quran sebut nama-nama Ashabul Kahfi tadi, apa faedah yang kita boleh dapat? Sekiranya kita tahu nama, kan, kita tahu fakta-fakta sejarah, kisah Ashabul Kahfi kita tahu sebiji-sebiji fakta berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi, apa faedah yang kita dapat? Walaupun kita tahu nama, kita tahu segala nama anjing dia apa, di mana dia berada, dan bila berlaku, kita tahu semua tu, tidak menambahkan sedikit pun keimanan kita kepada Allah, ataupun tidak menambahkan sedikit pun keimanan untuk kita menambahkan amalan, melainkan kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ini, Allah akan ceritakan secara general, secara umum, tanpa ada perincian nama dan fakta-fakta sejarah yang terperinci. Kenapa Allah cerita ataupun Allah sebutkan begitu? Al-Quran sengaja tidak terperincikan detail perincian-perincian tadi, kerana perkara tadi tidak mendatangkan apa-apa faedah sekiranya kita tahu. Seperti mana kisah yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS. Jika kita tengok contoh-contoh kisah yang lain yang Allah SWT rekodkan di dalam Al-Quran, kita akan dapati Allah SWT tidak sebut secara terperinci siapakah nama mereka, dan bilakah berlaku perkara tersebut, dan di manakah berlaku perkara tersebut. Contohnya kisah Nabi Ibrahim apabila dia berdebat dengan seorang pembesar ataupun seorang raja, berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya berkaitan dengan kekuasaan Allah, kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kisah tersebut Allah SWT tidak sebut nama siapa yang berdebat dengan Nabi Ibrahim. Allah SWT hanya sebut alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Allah sebut, tidakkah kamu melihat alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih, yang berhujjah, berdebat dengan Nabi Ibrahim AS tentang Tuhannya, maknanya tentang kekuasaan, kewujudan Tuhan. An atahullahul mulk, Allah beri dia satu kerajaan, Allah beri dia kekuasaan, iaitu dia seorang raja, dia seorang yang berkuasa. Lalu dia berhujjah, berdebat dengan Nabi Ibrahim AS tentang keesaan, kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu salah satu contoh. Dan contoh yang kedua, apabila kisah yang selepas daripada Allah SWT ceritakan tadi, Allah sebut au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ataupun cuba kamu fikirkan, tidakkah kamu lihat kisah seorang marra ala qaryatin, yang melintasi satu perkampungan, wa hiya khawiyatun ala urushiha, sedangkan kampung tadi telah hancur, semua atap-atap rumah mereka telah hancur, telah berterbangan dan telah bergelimpangan semua sekali, hancur, dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Dia kata, bagaimana Allah ciptakan balik kampung yang telah hancur ini, telah binasa ini, selepas daripada dia binasa, hancur semua sekali, tak ada apa, tak ada kehidupan dah di situ. Rumah-rumah semua hancur, atap-atap semua dah berterbangan dan jatuh. Jadi dia tanya, Allah tak sebut siapakah yang kisah tadi tu, siapa nama dia, dan di manakah peristiwa tersebut berlaku, dan kampung tu nama apa, Allah tak sebut. Begitu juga nama anak Nabi Nuh, kita pun tak tahu siapa nama anak-anak Nabi Nuh, dan Allah tak sebut dalam Al-Quran siapakah nama anak-anak Nabi Yaqub, yang mana Allah SWT sebut hanya Nabi Yusuf, dan Nabi Ishaq,
yang merupakan anak Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, di antara anak Nabi Yaqub, Ishaq adalah bapa kepada Nabi Yaqub. Jadi yang Allah SWT sebut hanya Nabi Yusuf. Anak-anak adik-beradik Nabi Yusuf yang lain Allah SWT tidak sebutkan secara detail, secara perinci dalam Al-Quran, kerana tidak ada faedah sekiranya Allah SWT sebutkan. Walaupun Allah sebut semua sekali pun tidak mendatangkan apa-apa faedah. Jadi gitulah trend ayat-ayat Al-Quran yang mana Allah SWT kebiasaannya Allah SWT tidak akan menyebutkan secara terperinci. Jadi kenapa Allah SWT sebutkan kisah-kisah ini dalam Al-Quran? Tujuannya antaranya kisah Ashabul Kahfi yang kita ceritakan tadi. Kenapa Allah SWT ceritakan kepada kita? Memanglah kita kata antara sebab turunnya ayat surah Kahfi tadi kerana kafir Quraisy tanya. Tetapi Allah SWT apabila Allah rekodkan dalam Al-Quran, pasti ada hikmah dan ada tujuan di sebaliknya. Antara tujuannya yang paling utama, tujuan yang paling besar ialah untuk kita mengambil pengajaran daripada kisah-kisah tadi. Jadi antara pengajaran yang besar yang Allah SWT nak rekodkan dalam surah Al-Kahfi ini, iaitu pertembungan di antara hak dan batil, kebenaran dan kebatilan, di antara iman dan kufur. Bagaimana orang-orang yang beriman bertembung dengan orang-orang kafir yang menyembah berhala, dan dengan orang beriman dengan Allah SWT yang menyembah Allah SWT yang Maha Esa, bertembung. Ini adalah satu ketetapan yang Allah SWT tetapkan sejak daripada zaman Nabi Adam lagi, sehinggalah ke hari kiamat. Dan Allah SWT, antara pengajaran yang kita perlu ambil daripada surah ataupun daripada kisah-kisah Al-Quran ini ialah bahawa Allah SWT akan ceritakan balasan bagi setiap orang-orang yang beriman dan orang yang kufur tadi. Baik, sambungan daripada kisah yang tadi. Jadi apabila Ashabul Kahfi tadi pergi lari, membawa diri mereka, membawa akidah mereka, membawa iman mereka, pergi awal, mencari tempat berlindung, mencari tempat yang selamat untuk mereka diami. Akhir sekali mereka mendapati satu gua yang mana mereka rasakan tempat itu selamat untuk mereka duduki. Lalu apabila mereka sampai ke gua tersebut, mereka dicari oleh raja tadi, dan mana raja tadi dah listkanlah nama-nama mereka ni, nak cari mereka ni, nak tangkap mereka dan nak bunuh. Tapi mereka sempat lari. Lalu apabila mereka dicari oleh raja-raja tadi, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana direkodkan dalam Al-Quran. Mereka berkata, ayat yang ke-10, idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mereka berkata apabila mereka telah sampai ke gua tadi, ke kahfi tadi, yang mana kita pun tidak tahu nama gua tadi, apa nama dia. Jadi apabila mereka sampai ke gua tadi, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada, yang bermaksud, wahai Tuhan kami, berikanlah kami, Rabbana hayyi' lana min amrina, Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Jadi itu doa yang mereka doakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana mereka sampai ke gua tadi. Jadi apabila mereka berdoa begitu, Allah SWT pun fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Dengan serta-merta, Allah SWT gunakan perkataan fa, menunjukkan serta-merta. Allah SWT darabna ala adhanihim, kami tutupkan, kami letakkan seolah-olah ada dinding di telinga mereka, seolah-olah ada satu penutup yang menutupi telinga mereka di dalam gua tadi, dan kami tidurkan mereka selama
beberapa tahun. Selama beberapa tahun. Lalu apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ini? Jadi kita lihat Ashabul Kahfi, mereka dengan keimanan mereka yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sampai ke gua, mereka terus berdoa meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala selepas mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan diri mereka daripada dibunuh oleh pemerintah yang zalim tadi. Lalu mereka telah berusaha sedaya upaya dan mereka telah sampai ke gua selepas daripada mereka mengambil segala asbab, menggunakan segala asbab, mereka mula menyerahkan pergantungan mereka sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan mudahkanlah segala urusan kami. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa doa ini merupakan satu senjata bagi seorang mukmin, bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kiamat. Kita perlu sentiasa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala keadaan, dalam keadaan kita senang atau susah, dalam keadaan kita kaya ada duit ataupun kita miskin tidak ada duit, dalam keadaan kita besar ataupun kita kecil, waktu kita tua ataupun kita muda. Dalam setiap keadaan kita perlu diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawa doa silahul mukmin, dan dalam hadis lain doa itu yang maksudnya doa silahul mukmin tadi maksudnya doa itu adalah senjata bagi seorang mukmin. Dalam hadis lain, doa mukhul ibadah, doa itu adalah akal ataupun otak bagi sesuatu ibadah. Maknanya tak ada akal, tak ada otak, maka tidak berfungsilah ibadah tadi, tidak ada faedah, manfaat daripada ibadah tadi. Dalam ayat surah Ghafir ayat 60 Allah SWT berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kamu telah berfirman, ud'uni, berdoalah kepada aku, mintalah kepada aku, astajib lakum, nescaya aku akan perkenankan, aku akan jawab, aku akan berikan kepada kamu permintaan kamu. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 186, selepas Allah Taala ceritakan tentang kewajipan kita berpuasa pada bulan Ramadan, yang mana kita berada dalam bulan Ramadan pada hari ini, Allah Taala menyebutkan bahawa bulan Ramadan yang mana Allah turunkan padanya Al-Quran, sebagai petunjuk kepada manusia. Kemudian ayat selepas itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sekiranya hamba-Ku bertanya kepadamu tentang diriku, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ni sangat dekat. Allah Taala jawab terus, Allah tak kata faqul inni qarib, maka katakanlah aku dekat. Allah tak kata begitu, tapi Allah kata fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat, menunjukkan Allah sangat-sangat dekat dengan kita. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab persoalan, permintaan orang-orang yang berdoa, yang meminta kepada aku apabila dia berdoa. Jadi syarat ni kita kena berdoa. Bagaimana kita nak Allah SWT perkenankan permintaan kita dalam keadaan kita tak berdoa, dalam keadaan kita tak meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang dikasihi sekalian, seterusnya kisah tadi, antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah tadi iaitu bagaimana hukum beruzlah. Apakah hukum seorang beriman, seorang Islam beruzlah ataupun menyendiri, mengasingkan diri daripada manusia. Sebahagian ulama' menggalakkan uzlah ketika berlaku fitnah, dan masyarakat telah rosak. Maknanya sekiranya kita telah berusaha untuk berdakwah, untuk mengajak manusia amar ma'ruf nahi munkar, tapi manusia tetap juga dengan keadaan mereka tidak mahu mendengar segala peringatan yang kita berikan kepada mereka, lalu kita boleh menyendiri, beruzlah, mengasingkan diri kita daripada manusia untuk mengelakkan daripada kita terkena ataupun terkena tempias-tempias maksiat
kan, terpengaruh dengan dosa-dosa maksiat yang mereka lakukan, ataupun kerosakan yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Namun sebahagian ulama mengatakan uzlah ini, yang dimaksudkan dengan uzlah ini ialah kita meninggalkan kejahatan dan ahlinya, maknanya ahli-ahli maksiat, ahli-ahli dosa, orang-orang yang melakukan kerosakan tadi, dengan hati kita dan dengan amalan kita, dalam keadaan kita berada bersama dengan mereka. Walaupun kita berada bersama dengan mereka, tapi kita tinggalkan kejahatan mereka, tinggalkan maksiat yang mereka lakukan, kesalahan, dosa yang mereka lakukan dengan hati kita dan dengan amalan. Maknanya kita tak join, kita tak sertai sama apa yang kejahatan, kerosakan yang mereka lakukan, tapi kita tinggalkan dengan jiwa dan raga kita, dengan diri kita, walaupun kita berada bersama dengan mereka. Ya, kalau contoh kata kita tak dapat nak elak, terpaksa juga bergaul dengan orang-orang yang melakukan maksiat, melakukan kefasikan, melakukan dosa-dosa besar, terpaksa bergaul dengan orang-orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Ya, jadi kalau kita terpaksa begitu, walaupun kita berada bersama dengan mereka, tapi kita benci perbuatan mereka dengan hati kita, dan dalam masa yang sama kita tak sertai apa yang mereka lakukan. Contoh. Dan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitun nas khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min khairun al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul, mencampuri manusia, bergaul dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, dan sabar, sabar dengan kerenah mereka, dengan kejahatan mereka yang mereka lakukan kepada mukmin tadi, lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul, tidak bercampur dengan manusia, hanya bersendiri, duduk di rumah, bukan dalam tempoh PKP, tempoh biasa, hari biasa pun duduk rumah, dia tak campur dengan orang, kerana dia kata ni semua ahli maksiat, dosa dan sebagainya, aku tak boleh campur. Jadi mana lebih baik? Nabi SAW kata, yang bercampur dengan manusia dan sabar di atas kejahatan mereka, sabar dengan kerenah mereka yang bermacam-macam, kan? Kalau kita ni ajak mereka bersolat pun, ada yang kata, alah, tak payah nak tunjuk alim dah, kau pergi je lah solat, kubur aku, kubur kau kan lain-lain, kan? Ada yang cakap macam tu. Jadi itu kejahatan ataupun kesakitan yang kita rasa daripada manusia itu, dan kita sabar, itu lebih baik daripada kita tidak bercampur langsung, tak bergaul dengan manusia langsung, dan kita tidak sabar dengan kerenah mereka. Hadirin, para penonton yang dikasihi Allah sekalian, jadi apabila mereka telah sampai ke gua tadi, mereka pun ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ashabul Kahfi tadi. Dan pintu gua tadi itu kebetulan dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, pintu gua yang mereka duduki itu menghala, menuju ke utara. Jadi apabila matahari naik, matahari pun tak kena pada mereka. Apabila matahari terbit, tidak terkena pada mereka cahaya matahari, dan apabila matahari terbenam, tidak juga terkena kepada mereka cahaya matahari tadi, kerana pintu itu menghadap ke utara. Jadi berkaitan dengan perkara ini, Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-17, wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Kamu lihat matahari apabila dia terbit, akan mengenai bahagian kanan mereka, tetapi tidak terkena pada mereka. Wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal. Dan bila terbenam, matahari nak terbenam, maka akan terkena bahagian sebelah kiri, kan? Wa hum fi fajwatin min, dalam keadaan mereka berada dalam gua tadi. Baik. Dan antara karamah yang Allah berikan kepada mereka, yang kita boleh sebutkan sebagai karamah, kelebihan, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, ialah Allah balikkan mereka ke kiri dan ke kanan, supaya
kita ni kalau kita tidur lama sangat, kalau contoh kata ada orang sakit kan, terbaring lama, koma ke dan sebagainya. Jadi dia baring, sekiranya baring satu tempat saja, belah kanan contohnya, dia mengiring ke kanan saja, maka kulit dia ni boleh menyebabkan dia rosak, dan boleh menyebabkan dia mungkin akan belah kanan ini akan jadi rosak kulit dia. Dan begitu juga kalau mengiring belah kiri sahaja. Jadi Allah SWT iringkan mereka daripada belah kanan dan ke sebelah kiri. Sekejap sebelah kanan, sekejap sebelah kiri. Allah pusingkan mereka. Ada masa mereka mengiring ke kanan, ada masa mereka mengiring ke kiri. Jadi itu adalah antara hikmah Allah SWT dan ketentuan Allah SWT untuk menjaga mereka daripada tubuh mereka ini rosak dan kulit mereka ini melekat ataupun dengan bumi tadi, dengan tanah. Tanah, bila mereka tidur terlalu lama di atas tanah, kulit mereka ni boleh menjadi melekat dengan bumi, melekat dengan tanah. Jadi untuk mengelakkan benda tersebut, Allah SWT pusingkan mereka ke kiri dan ke kanan. Kemudian Allah bangkitkan mereka selepas daripada tidur beberapa lama, disebutkan dalam surah Al-Kahfi selama 300 tahun lebih. Kan? Walabithu fi kahfin 300 sinina wazdadu tis'ah. Mereka berada tidur dalam gua tadi tu selama 300 tahun. Kan? Ada dan ada pandangan mengatakan 309 tahun, tambah lagi 9. Kan? Jadi ulama mentafsirkan mengatakan bahawa kenapa ada 300, ada pandangan 300, ada pandangan 309. Kerana 300 ni mengikut tahun Masihi. 309 pula mengikut tahun Islam. Jadi kerana tahun Islam mengikut peredaran bulan, manakala tahun Masihi mengikut peredaran matahari. Jadi ada perbezaan jarak. Perbezaan itu sekiranya 300 tahun, maka jarak dia adalah, beza dia adalah 9 tahun. Jadilah 309 tahun. Jadi kemudian Allah SWT bangkitkan mereka. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Tujuannya supaya mereka bertanya di antara salah satu di antara sesama mereka. Mereka pun bertanya, berapa lama kamu tidur? Jadi salah seorang daripada mereka tanya, engkau dah tidur berapa lama? Kan? Lalu mereka jawab, ada yang sebahagian daripada mereka jawab sehari, ada yang sebahagian mereka jawab setengah hari je. Kan? Kerana mereka tidak merasakan tidur itu 300 tahun, kerana Allah SWT telah menjaga mereka dan keadaan mereka jadi seperti biasa, tidak terganggu dan tidak ada apa-apa perubahan. Jadi sehingga kan mereka menganggap bahawa mereka baru tidur sehari ataupun setengah hari, kan? Jadi tidak ada apa-apa masalah. Lalu mereka pun lalu akhir sekali bila mereka kata begitu, akhir sekali mereka berserahkan dengan penuh pasrah dan pergantungan kepada Allah SWT. Mereka mengatakan, Allah lebih tahu berapa lama kita tidur. Tak apalah, itu tak penting. Allah lebih tahu berapa lama kita tidur ni, Allah lebih tahu. Rabbukum a'lamu bima labithtum. Tuhan kamu lebih tahu berapa lama kamu tidur. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman. Lalu hantarlah salah seorang daripada kamu pergi ke bandar untuk cari makan. Kan? Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Dia cari apa makanan yang paling baik untuk kita makan. Kan? Falyatikum birizqin min. Kalau datangkan dengan rezeki daripada bandar tadi. Wal yatalattaf, dan taklah dia pergi keluar tu dalam keadaan senyap-senyap, tanpa diketahui oleh orang lain. Dia keluar daripada gua. Wala yush'iranna bikum ahada, tanpa dirasai, tanpa disedari oleh orang lain. Tapi bila mereka keluar, apa yang berlaku? Lalu bila keluar salah seorang daripada mereka dalam keadaan senyap-senyap dan dalam keadaan penuh berhati-hati, dia lihat, tengok keluar, tengok apa hal semua benda dah berubah. Mana kampung atau bandar yang kita duduk dulu? Tengok bangunan lain, orang-orang semua lain. Kedudukan rumah pun dah berbeza, bandar pun dah berubah-ubah, jalan pun dah lain dan sebagainya. Ya, 300 tahun. Bukannya 10 tahun, tuan-tuan. 300 tahun. Jadi semua dah berubah.
Jadi apabila dah berubah semua sekali, dia pun pergi satu kedai nak beli makanan. Dia pun bayar pada tuan kedai tadi, aku nak beli makanan ini. Lalu dia tunjuk duit dia tu. Tuan kedai tengok duit tu, mana kau dapat duit ni? Tengok duit lama ni, 300 tahun dulu ni duit. Dia terkejut. Yang jual tu terkejut. Mana kau dapat duit ni? Engkau dapat jumpa daripada harta karun kau apa? Dia kata. Sebab duit ni zaman Raja Dikayanus tadi tu. Dikayanus dah 300 tahun dah mati lama dah. Lalu bila tokek kedai tadi tahu kisah ni, habis semua nak tahu kisah ni. Kawan ni pun tanya, betul ke? Apa cerita ni, dia jumpa duit dah 300 tahun lama ni. Dah lama ni, dia mana dia dapat ni? Lepas tu tanya pada Ashabul Kahfi tadi tu, salah seorang tadi tu. Kata, aku dapat ni duit, aku baru bawa daripada ni semalam, daripada rumah aku. Kan? Dia kata, kau ni tipu, kau gila ke apa? Mana ada ni duit ni dah 300 tahun, mana ada orang guna sekarang? Kan? Dia kata gitu. Lalu apa yang berlaku, akhir sekali mereka berkumpul dan nak tahu apa cerita dan sebagainya. Kan? Akhir sekali pemerintah pembesar yang raja ketika itu perintahkan supaya mereka ni bawa salah seorang yang pergi beli makanan tadi tu, pergi bawa pembesar ataupun raja tadi tu, pemerintah tadi tu pergi ke gua tempat dia menetap, tempat dia bersembunyi tadi. Lalu dia pun bawa. Dia riwayat kata, sebelum dia masuk tu, dia kata, tunggu jap, aku tengok dulu kawan aku apa cerita semua, baru kamu masuk. Kan? Tapi bila dia masuk je, lepas tu hilang. Yang lain semua tak dapat nak tengok. Kan? Itu satu riwayat. Ada riwayat lain mengatakan, bila dia nak masuk tu, dia masuk je, raja pemerintah tadi pun dapat berjumpa dengan semua Ashabul Kahfi, kawan-kawan dia yang tadi, yang menetap dalam gua tadi, dan bersalaman dan sebagainya, bagi tanya khabar dan sebagainya. Akhir sekali dah sembang habis, semua sembang, tanya khabar dan sebagainya, mereka pun beredar dan Allah SWT mematikan semula Ashabul Kahfi tadi. Jadi pengajaran dari sini iaitu kenapa Allah SWT bangkitkan mereka semula dalam keadaan 300 tahun dah tidur. Kenapa Allah nak kena bangkitkan mereka semula selepas 300 tahun? Jadi hikmahnya ialah ada waktu zaman berlakunya mereka, kebangkitan mereka tadi, bila mereka dibangkitkan semula tadi, sebahagian daripada penduduk bandar itu, penduduk kampung itu ataupun bandar itu, ada yang percaya pada hari kiamat, ada yang tidak percaya. Sebahagian daripada mereka tidak mempercayai hari kebangkitan semula selepas kematian. Maknanya mereka tak percaya bahawa di sana ada hari kiamat. Maknanya ada yang beriman, ada yang tak beriman. Jadi Allah SWT nak menunjukkan bukti yang nyata bahawa Allah SWT mampu menghidupkan semula manusia selepas, walaupun dia telah selepas 300 tahun mereka telah tidur, telah mati pun, Allah SWT boleh bangkitkan semula manusia tadi. Dia menunjukkan di situ Allah Maha berkuasa untuk menciptakan manusia selepas mereka mati. Semula, selepas mereka mati, Allah bangkitkan semula untuk dihisap, untuk dipertanggungjawabkan di hari akhirat, pada hari perhitungan di akhirat nanti. Jadi Allah SWT sebutkan, wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Dan begitulah kami a'tharna 'alaihim, kami pertemukan mereka dengan Ashabul Kahfi ni yang kami bangkitkan semula tadi, liya'lamu anna wa'dallahi haqq, supaya mereka yakin bahawa janji Allah itu benar. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan sungguhnya hari kiamat itu pasti akan berlaku, tidak ada ragu-ragu lagi padanya. Itu hikmah di sebalik Allah bangkitkan semula Ashabul Kahfi tadi. Para hadirin penonton yang dikasihi Allah sekalian, jadi itulah antara pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Ashabul Kahfi yang Allah SWT telah rekodkan di dalam Al-Quran. Dan di antara pengajaran lain juga ialah
bahawa kita boleh lihat bagaimana keimanan yang ada pada Ashabul Kahfi itu perlu kita contohi, dan perlu untuk kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita seharian, yang mana pemuda-pemudi hari ini kita lihat banyak yang dilekakan dengan hiburan yang melampau, ya. Ada pula yang cadang supaya diadakan pertandingan TikTok, kan, menyanyi, menari dan sebagainya, yang lebih boleh melekakan muda-mudi kita pada hari ini, yang mana sepatutnya kita didik mereka dengan Islam, ajar mereka supaya mereka lebih dekat dengan Al-Quran, lebih dekat dengan As-Sunnah, supaya mereka mengamalkan ajaran Islam yang sebenar, iaitu yang sepatutnya. Jadi menjadi pengajaran kepada kita sebagai umat Islam dan kepada pemerintah umat Islam yang di mana sahaja mereka berada, supaya mengambil berat tentang pemuda-pemuda atau pemuda-pemudi Islam di mana sahaja mereka berada, kerana mereka lah tonggak kemajuan atau tonggak ketamadunan sesuatu negara atau sesuatu tamadun akan bangkit. Sesuatu tamadun itu akan bangkit dan akan boleh bertahan hanya dengan pemuda-pemuda. Sekiranya kita lihat dalam sejarah, pemuda lah tonggak kemajuan atau tonggak sesuatu tamadun. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qauli hadza, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan kelemahan saya mohon maaf sekiranya ada. Mudah-mudahan dengan perkongsian kisah tadi kita dapat mengambil pengajaran daripada kisah yang Allah SWT rekodkan dalam Al-Quran ini, kerana Allah SWT tidak akan menceritakan kepada kita satu kisah dalam Al-Quran, melainkan kisah itu benar-benar berlaku dan dengan hikmah dan tujuan yang utama, iaitu supaya kita mengambil pengajaran daripada kisah tersebut. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.